Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bagaimana kita pada malam ini sudah bersedia untuk ikuti sambungan bacaan kitab Wiqayatul Insan. Kitab yang betul. Bimbang buka kitab salah ya. Okey, kitab yang betul kita ni iaitu kitab Wiqayatul Insan, kita oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bagaimana kita sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan bagi kitab ini, yang mana kita semua sedia maklum lah ya, kita membincangkan masih lagi membincangkan tentang bintang ghaib pada subtopik menjaga lisan. Namun pada malam ini saya nak maklumkan bahawa saya nak jadikan perbincangan kita pada malam ini sebagai perbincangan yang terakhir untuk subtopik menjaga lisan. Walaupun sebenarnya ya, memang saya tahu ada banyak lagi subtopik yang dikemukakan oleh Syekh dalam pengarang kitab kita ni ya, membincangkan tentang menjaga lisan itu tadi. Tapi tak mengapalah ya, Saza rasa dia tidak berapa complicated sangat di situ untuk dibaca ya, untuk diamati sendiri, kerana dia agak ringkas dan diberikan kepada kita dengan beberapa dalil ya, untuk kita fahami bahawa menjaga lisan daripada pelbagai macam dosa yang dikemukakan oleh beliau di sini, yang dibincangkan oleh beliau di sini, adalah satu perkara yang amat penting. Sebab itu ya, kalau saya nak lihat di sini secara keseluruhannya lah ya, ada banyak dosa yang dilakukan oleh lidah, tulisan kita ini. Antaranya ya, kalau kita rujuk di sini, dua lisan diberikan kepada kita ya, dengan contoh di situ, dua lisan ataupun dengan kata lain dua wajah. Ini ada ya di perbincangannya di muka surat 447, diberikan kepada kita dengan dalil yang menyatakan bahawa siapa di dunia memiliki dua wajah ataupun dua lisan, maksudnya di sinilah dia ni orang yang depan cakap lain, belakang cakap lain. Ada azab yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia. Apa dia? Nabi kata di situ, kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar. Untuk orang tersebut nanti di hari kiamat ada dua lidah, yang mana lidah itu daripada api neraka. Dahsyat ya, dahsyat azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang yang begini. Dan kita juga sebenarnya ada banyak dosa-dosa lain lah yang dilakukan oleh lisan, yang menyebabkan pengarang kitab mengajak kita untuk kita memahami tentang hal itu, supaya kita ya, bersama-sama dapat jaga lisan kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antaranya di situ ya, kita lihat ada perbincangan tentang membicarakan rahsia antara kamu dengan isterimu, iaitu ada rahsia suami isteri yang perlu kita jaga, iaitu kalau dirujuk ya pada muka surat 448, disebutkan kepada kita tentang rahsia apa sebenarnya perlu dijaga, iaitu apabila pasangan suami isteri mereka bersama ya, di malam hari, jangan diceritakan kepada sesiapa tentang apa yang telah mereka lakukan di malam hari itu. Ini maksudnya menjadi rahsia.
di antara suami dan isteri. Tak perlu nak diceritakan, tak perlu nak dihibahkan. Jadi lidah tu kena jaga, kena tahan agar tidak membincangkan tentang perkara-perkara yang sedemikian. Baik, seterusnya ada apa lagi di situ? Cela, menjaga lisan kita dari mencela penyakit demam. Demam ni jangan dicela. Benarlah kita tahu ia adalah satu penyakit kan, tapi Nabi SAW larang kita caci maki penyakit demam. Sebab apa? Penyakit demam ini untuk kita umat manusia, Nabi sebutkan bahawa ia umpama api yang dapat melenyapkan karat-karat pada besi, iaitu menghapuskan dosa-dosa kita. Demam begitu, ada keutamaannya yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk penyakit tersebut. Jadi atas dasar itu Nabi SAW larang kita untuk caci ataupun untuk kita menyebutkan benda-benda yang tak baiklah tentang penyakit demam itu tadi. Baik, seterusnya ada juga dosa di sini yang dikemukakan oleh beliau tentang mengungkit pemberian, mencela makanan, doa kepada selain Allah, dan di sana ada banyak lagi lah kalau kita rujuk daripada halaman 452, 453 hinggalah kepada halaman 458. Muka surat 458 beliau meletakkan poin nombor 38 sebagai poin yang terakhir bagi perbincangan menjaga lisan. Beliau tutup perbincangan menjaga lisan ini dengan poin yang ke-38, iaitu menjaga lisan dari meminta pertolongan kepada selain Allah. Atau dengan kata lain, kita perlu jaga lidah kita agar kita ni tidak berdoa menyeru kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu ia merupakan perkara yang disebutkanlah di dalam Al-Quranul Karim, begitu juga dalam hadis Nabi SAW, bila kita nak berdoa, bila kita nak menyeru, hanya kepada Allah. Jadi pastikan lidah kita ni ketika kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, begitu. Bukan kita seru nama-nama yang tidak sepatutnya. Jadi cuba lihat pada poin yang ke-38 di bawah itu, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau membawakan kepada kita dengan kesimpulan bagi topik menjaga lisan ini. Yang belakang-belakang tu yang Ustazah tak bawakan dalam perbincangan kita, tak apa, jangan risau, boleh baca sendiri. Sebab Ustazah pun dah lihat perbincangannya, tidak ada apa-apa yang sukar di situ, dan ia hanyalah perbincangan-perbincangan yang ringkas. Jadi terbaik supaya kita tidak terlalu drag sangat perbincangan ini, sebab bagi saya dah begitu lama kita pegang topik ini, saya rasa terbaik ialah kita simpulkan sahaja perbincangan tersebut. Dan saya nak bawa kesimpulan ini sebagaimana yang beliau juga bincangkan di sini, ialah beliau sebutkan begini, kesimpulan pembahasan kita tentang menjaga lisan ini adalah hendaknya anda tidak berbicara kecuali untuk kepentingan agama atau dunia. Jangan kita sia-siakan usia kita. Ini pesanan dia kepada kita, iaitu dia kata jangan kita sia-siakan usia kita ni hanya dalam permainan, kelalaian dan kebatilan, kerana umur begitu mahal dan berharga. Maksudnya di sini ialah jangan kita sia-siakan usia kita, umur kita dengan bercakap, dengan sembang perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi hidup kita. Terbaik bila kita nak membicarakan tentang sesuatu, bila kita nak berbual tentang sesuatu, pastikan ia adalah perkara yang memberi manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Sebab itu dia kata, kenapa dia membahaskan satu permasalahan tertentu dengan terperinci. Kenapa dia kata, dia berikan sebab kepada kita. Kenapa dia datangkan topik menjaga lisan ini dengan satu perbincangan yang begitu panjang lebar.
kan? Walaupun poin dia sikit pun, tapi dia tetap kemukakan sebagai perbincangan dia. Kerana dia kata begini, hal itu adalah kerana permasalahan tersebut, iaitu permasalahan menjaga lisan ini ataupun lisan ini, lidah kita ini, ia merupakan pintu terbesar syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang tidak baik. Sebab itu tidak hairan kenapa dalam kitab ini kita dapati perbincangannya begitu panjang lebar. Kerana dosa yang dibuat oleh lidah, ya, adalah dosa yang paling mudah ataupun pintu terbesar, antara pintu terbesar bagi syaitan untuk menjerumuskan kita ini umat manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu, kan, dia datangkan kepada kita dengan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan hal tersebut terlihat jelas dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Nabi kata begini. Ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab soalan itu. Pertama, soalan yang diutarakan kepada Nabi, perkara apa yang banyak menyebabkan dimasukkan ke dalam syurga? Maknanya amalan ataupun apalah perkara-perkara yang kalau kita buat, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah. Jadi apa jawab Nabi? At-taqwa wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi antara cara untuk kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, antara cara untuk kita menjadi insan yang berakhlak baik, bagaimana keadaannya? Ialah menjaga lisan kita. Atas dasar itu, ketika soalan kedua ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ditanya tentang su'ila ma aktharu ma yudkhilun nar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya perkara apa yang banyak menyebabkan dimasukkan ke dalam neraka, baginda pun menjawab, dua rongga yang terbuka. Ya, dua rongga yang terbuka. Apakah ia? Al-famu wal-farju. Nabi kata, mulut kita dan kemaluan kita. Ia adalah punca yang boleh menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Namun, saya nak tegaskan di sini, ataupun yang benda yang saya nak highlightkan ialah berkenaan dengan al-famu, mulut kita. Ia adalah antara perkara yang boleh menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Bahkan banyaklah kerana mulut itu, kan, sebab orang kata kerana mulut badan binasa. Begitu keadaannya. Jadi sebab itu kenapa kita perlu jaga lisan? Kerana lisan ia adalah punca dosa manusia. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan status hadis yang hasan. Nabi kata apa? Aktharu khataya bani Adam fi lisani. Dosa anak Adam, iaitu manusia, yang paling banyak ialah pada lidahnya. Kan? Dosa yang paling banyak yang boleh menjerumuskan anak Adam itu ke dalam api neraka adalah lidahnya. Tadi, pada hadis yang pertama kita baca, bila Nabi SAW ditanya tentang apakah perkara yang banyak menyebabkan manusia itu dimasukkan ke dalam api neraka, Nabi kata antaranya ialah mulut kita. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sebutkan apa? Dosa yang paling banyak, kan, yang menyebabkan kita ni sebagai manusia melakukan dosa dan kesalahan adalah pada lidahnya. Fi lisanihi. Maka sebab itu,
dalam sebuah riwayat yang marfu'. Ya, dalam sebuah riwayat yang marfu'. Riwayat ini ada terdapat dalam kitab Imam At-Tirmidzi, dan di situ kita dapati bahawa sanadnya adalah hasan. Disebutkan bahawa setiap pagi seluruh anggota badan kita ini akan berpesan kepada lidah. Seluruh anggota badan kita akan berpesan kepada lidah. Apa pesanannya? Begini, ya, pesanannya. Hadis ini ada riwayat ini ada dalam kitab kita. Ya, tapi dalam kitab kita dalam bahasa Melayu. Di sini Ustazah sertakan bahasa Arabnya sekali. Jadi jelas riwayatnya diambil daripada mana. Baik, di sini pesanan seluruh anggota badan, ya, berpesan pada lidah itu dengan kata yang bagaimana? Dia kata, ittaqillaha fina. Takutlah pada Allah terhadap kami. Itu bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Fa innama nahnu bika. Kerana apa? Kami bergantung padamu. Fa in istaqamta istaqamna. Jika kamu lurus, kami juga lurus. Wa in i'wajajta i'wajajna. Dan jika kamu bengkok, kami turut bengkok. Jadi ini pesanan yang disampaikan seluruh anggota badan kepada lidah pada setiap pagi. Ya, setiap pagi anggota tubuh badan kita ini akan berpesan kepada lidah supaya berhati-hati, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah ini, dia kata apa tadi? Kalau dia bengkok, seluruh anggota badan itu akan turut bengkok. Bila lidah kita sebutkan perkataan-perkataan yang tidak baik, kan, ia boleh menyebabkan seluruh anggota badan, ya, buat perkara yang tidak baik juga. Begitu. Kalau lidah ini dia lurus, tadi kan dia kata inistaqamta, kalau dia lurus, kalau dia ucapkan perkataan-perkataan yang baik, seluruh anggota badan akan terus cenderung kepada kebaikan-kebaikan. Jadi ia bermula daripada lidah. Dia bermula daripada lidah kita. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang biasa kita dengar, hadis yang popular, hadis yang masyhur, ya, yang mana Nabi kata apa dalam hadis itu? Dalam kitab kita juga ada hadisnya. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, itu hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Jadi ini kita panggil sebagai ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Macam tadi kan? Masih ingat lagi? Baru tadi kita baca hadis yang pertama. Ada orang tanya kepada Nabi, apakah perkara-perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga? Nabi kata apa? Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sebab itu juga tadi saya pesan, ya, lidah ini bila kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah, nak jadi orang yang berakhlak baik, lidah kita perlu baik. Kerana apa? Ia adalah ciri-ciri orang yang beriman. Menjaga lisan adalah ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah dan mereka yang berakhlak mulia. Sebab itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, Nabi kata apa? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari kiamat, mereka adalah orang yang bercakap hal-hal yang baik. Kalau tidak ada perkara yang baik untuk mereka ucapkan, maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan diam. Kerana apa? Diam adalah cara yang boleh menyelamatkan diri kita daripada api neraka. Bahkan ya, sebenarnya bukan daripada api neraka itu saja, di dunia ini saja. Di dunia ini ya, bila kita berusaha menjaga lidah kita, berusaha menjaga lisan kita, kita
akan dapat banyak perkara-perkara yang baik. Jika di dunia begitu, apatah lagi di akhirat. Maka atas dasar itu juga ya jemaah, dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita untuk sentiasa berkata yang baik. Dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beritahu kepada kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman. Supaya apa? Supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya berkata-kata yang baik? Di sini Allah jelaskan kepada kita. Inna syaitana yanzagu, ya? Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Syaitan ingin kita sentiasa berpecah belah. Syaitan ingin kita bermusuhan. Syaitan tak suka bila kita ini saling berkasih sayang. Maka sebab itu, ya, syaitan ni dia gunakan cara, iaitu dengan cara apa? Lidah kita ni. Dia akan hasut kita untuk cakap perkara-perkara yang tak baik. Fitnah orang lain. Adu domba sebagaimana yang kita bincangkan pada minggu lepas. Ya, bercakap bohong. Apa lagi benda-benda yang kita buat dengan lidah kita ini? Kita mengeji orang lain. Kita mengumpat. Kan kita hina. Yang mana semuanya itu kita lakukan dengan lidah kita. Yang kita ucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik itu tadi. Syaitan, ya, memang suka bila kita ucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kerana apa? Kita kalau dah menghina orang lain, bila kita berdusta, bila kita mengadu domba, bila kita mengumpat, hubungan kita sesama manusia akan rosak. Kita akan berpecah belah. Kita akan bermusuhan. Timbullah pula penyakit hati. Kita mula khianat. Kita mula menzalimi. Banyak dosa-dosa lain yang akan diikuti hanya kerana apa? Lidah kita yang mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Sebab itu di sini Allah perintahkan kepada kita supaya mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Allah perintahkan kepada Nabi SAW beritahu kepada kita ini agar kita kan yaqulul lati hiya ahsan, agar kita ni jadi orang yang kata-kata amat baik. Sebab itu ya, menjaga lisan adalah perkara yang amat penting. Bila kita semualah bayangkan, kalau kita semua di kalangan masyarakat Islam ini memiliki lisan yang baik, ianya akan menghasilkan satu situasi yang begitu harmoni, begitu aman, tidak ada orang yang sakit hati, tidak ada orang yang berdengki, semuanya hidup dalam keadaan yang penuh kasih sayang. Tapi syaitan tak suka kita hidup dalam keadaan yang sedemikian. Maka sebab itu syaitan setiap hari dia berusaha untuk menghancurkan kita umat manusia ini dengan menjadikan lisan kita sebagai senjatanya untuk dia rosakkan kita ni. Jadi bila kita dah faham ya tentang semua itu, mengapa kita bincangkan tentang menjaga lisan ini dengan begitu panjang lebar, ia menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah untuk senantiasa menjaga lidah kita ini dalam apa jua keadaan, dalam apa jua situasi, agar jannah menjadi milik kita dan neraka adalah tempat yang dijauhkan daripada kita.
Okey, itu sahaja jemaah perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ya, ia memberi manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kelapangan masa, kesihatan untuk kita bertemu pada minggu hadapan dengan subtopik yang baru. Sebab apa? Kita dah habis tadi bincangkan tentang menjaga lisan, kita akan masuk tentang perbincangan yang lain. Bagaimana untuk kita membenting diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.